Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah kembali lagi kita dalam pembelajaran Tauhid. Okay, jadi untuk minggu ni kita akan tengok pada surat 23 dan 24. Okay, kita akan masuk tajuk yang baru. Okay, so kita pergi muka surat 23. Kita masuk ke Babul Khamis. Ya, bab yang kelima. Okay, Babul Khamis, bab yang kelima. Iaitu tajuknya Haqiqatul Ihsan. Okay. Maksudnya hakikat ihsan. Hakikat ihsan. Okey. Maksudnya tajuk kali ni kita akan belajar bab ihsan. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam, dan yang terakhir yang kita kena tahu berkaitan benda tiga ni berkait, ya, iaitu ihsan. Okey. Jadi terus masuk surat 24. Okey, surat 24. Pertama kita akan tengok ta'riful ihsan. Okay, pengertian ihsan. Ta'riful ihsan, pengertian ihsan. Okay, macam biasa kita akan ada dua pengertian. Satu lughatan, okay, satu istilahan. Kena ingat tu. Bila bab ta'rif mesti dua. Okay, tak boleh satu, kan. Kadang-kadang kita jawab soalan kita ambil satu sahaja. Okay. Sebenarnya dia ada lughatan dan istilahan. Okay. Jadi kita tengok pertama, ihsanu lughatan. Ihsan pada bahasa. Okey. Okey, ihsan pada bahasa ni bermaksud diddu isaah. Okey. Maksud dia lawan bagi keburukan. Ihsan ni lawan bagi keburukan. Ihsan ni maksudnya kebaikanlah. Wahwa, iaitu, okey, iaitu masdaru ahsan. Masdar bagi perkataan ahsan. Ahsan ni maksudnya baik. Masdar bagi perkataan baik. Bila masdar bagi perkataan baik, dia jadi ihsan. Maksud dia kebaikan. Okay, kebaikan. Okay, masdaru ihsan. Ayu, iaitu, apa dia yang dimaksudkan masdar bagi ihsan ni? Ja'a, ianya datang, ataupun ia datang. Ja'a, ia datang, bi fi'lin hasanin, dengan perbuatan yang baik. Yang dipanggil ihsan tadi datang dengan perbuatan yang baik. Fi'li itu perbuatan, hasan itu baik. Okey, jadilah kebaikan. Okey, itu dari segi bahasa lah. Okey. Yang dari segi bahasa ni kita highlightkan diddu isaah. Okay, diddu isaah. Okey. Kemudian highlightkan ayu jaa bi fi'lin hasanin. Ayu jaa bi fi'lin hasanin. Okey, highlightkan ni. Okey, nanti apa-apa kena hafal yang ni lah. Dua. Kalau maksudnya bila ta'rif lughatan jangan buat point. Sama je. Diddu isaah ayu jaa bi fi'lin hasanin. Okey. Baik. Itu ihsan bahasa. Kemudian kita tengok wafi istilahi, dan pada istilah. Okay, ini maksud ta'rif pada istilah. An ta'budallah, iaitu menyembah Allah. Menyembah Allah. Ka'annaka, seolah-olah kamu. Okay, panjang sikit maksud dia. Seolah-olah kamu, ka'annaka tarahu, melihatnya. Nya tu kembali kepada Allah. Maksudnya beribadat ataupun menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Nampak Allah depan. Tapi kita tak boleh nampak. Kita tak tahu rupa Allah Ta'ala. Itu dipanggil seolah-olah. Okey. Fa'in lam takun, dan jika kamu tak mampu, okay, tak mampu nak rasa seolah-olah melihat Allah tu, kan, kita mungkin ibadat kita tak sampai tahap seperti itu lagi, kan. Okay, jika tidak mampu, tarahu, melihatnya, okay, tak dapat nak rasa perasaan seolah-olah melihat Allah tadi, maka apa yang kita kena rasa? Fa innallaha yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Okey. Kalau kita tak boleh
nak rasakan seolah-olah kita melihat Allah, kan? Maka kita kena tahu Allah itu melihat kita tengah beribadah. Fa innakallahu yaraka. Kan? Supaya kita punya ibadat tadi bersungguh-sungguh. Itu maksud dia. Okey? Bila kita rasa Allah tengok kita, maka kita akan beribadat dengan betul-betul. Kan? Macam kita depan cikgu-cikgu mesti kita buat baik, kan? Betul tak? Macam itulah. Jadi depan Allah lagi kita akan buat sempurna, sesempurna mungkin. Okey. Jadi highlightkan, ni memang panjang. Daripada an ta'budallah sampailah hujung ni, sampai yaraka. Okey, highlightkan sampai hujung. Daripada an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Okay, highlightkan itu ya. Okey, jadi kita tengok dalil. Apakah dalil berkaitan dengan ihsan ni? Okey. Dalil min ayatil Qur'aniyah. Dalil daripada ayat Quran. Tadullu, yang menunjukkan, tadullu tu yang menunjukkan alal ihsan, ke atas ihsan. Okey, maksudnya dalil yang cerita apa berkaitan dengan kebaikan ni. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Okey, maksudnya ni tak payah salin lah. Nanti korang kena buka Quran surah Ankabut salin. Sebab saya baca secara sepintas lalu. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, atas jalan membuat kebaikan. Okey. Dan apa tadi? Dan orang-orang yang bersungguh dengan memenuhi kehendak agama kami, maksudnya. Okey. Lanahdiyannahum subulana, akan apa? Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Begitu dia maksud dia. Okey, kalau maksudnya dekat sini orang-orang yang bersungguh-sungguh sebab nak memenuhi kehendak agama. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Buat kebaikan apa? Memenuhi kehendak agama. Kami akan berikan jalan. Kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Jalan-jalan Allah lah. Jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Muhsinin ni orang yang sentiasa memperbaiki amalan dia. Okey. Suratul Ankabut ayat ke-69. Okey. Selesai yang tu, ada juga hadis Nabi, wa qad awdaha Rasulullah, dan telah Rasulullah sebutkan. Okey. Anil ihsan, tentang ihsan ini, fil hadisi, di dalam hadis. Cerita bab ihsan ni pun ada dalam hadis. Penerangan tentang ihsan ni pun ada dalam hadis. Hadis apa? Jibril alaihi salam. Hadis Jibril ni maksudnya ada satu hadis yang malaikat Jibril datang depan Nabi ni bersembang. Dia panggil hadis Jibril alaihi salam. Okey, kat atasnya salam. Yang masyhur hina sa'alahu anhu, ketika mana ditanyakan kepadanya, okey, kepada Nabi, faqala, maka Nabi jawab apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ni sama macam takrif istilah tadi. Ni hadis ni malaikat tanya kepada Nabi, ma huwa ihsan? Maka ini jawapan Nabi, an ta'budallah, bahawa menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa Allah itu yaraka, melihat kamu. Rawahul Bukhari Muslim. Yang ni boleh ikut terjemahan yang takrif istilah tadi. Okey. So yang terakhir untuk hari ni kita akan tengok ilaqah, perkaitan. Al-ilaqah. Ni perkaitan baina, di antara al-iman, iman yang kita belajar hari sebelum ni, kita belajar wal Islam, dan Islam, wal ihsan, dan ihsan. Ada perkaitannya di antara iman, Islam dan juga ihsan. Okey, apa dia? Yang pertama,
al-imanu yata'allaku, iman itu berkaitan dengan apa? Bil umuri, dengan perkara-perkara, dengan perkara-perkara al-batiniyah, perkara-perkara yang batin. Perkara-perkara yang batin ni yang tak boleh dilihat dengan mata. Al-ghaibiyah, yang ghaib. Yang ghaib ni benda yang tak nampak. Itu iman, kan? Sebab tu rukun iman kita percaya pada apa? Percaya kepada Allah. Kan tak nampak Allah tu. Percaya pada malaikat. Nampak tak malaikat? Tak nampak. Okey. Percaya kepada Rasul. Zaman kita dah tak ada Rasul, tapi kena percaya Rasul tu ada. Yang kedua, Islam. Yang kedua, Islam lah. Islam itu apa? Yata'allaku, Islam itu berkaitan, okey, biimtisalil a'mal, dengan perumpamaan amalan-amalan ataupun menyerupai amalan-amalan az-zahirah, yang zahir, yang nyata. Zahir maksudnya yang nyata. Jadi Islam itulah berkaitan dengan amalan-amalan yang nyata. Semayang kita, puasa, nampak kan puasa? Haji, pergi haji, bayar zakat, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu perkara-perkara yang zahir. Itu Islam. Dan banyak lagi lah. Yang ketiga, ihsan. Kalau iman tadi perkara yang gaib, tak nampak. Islam ni pula amalan yang nampak. Kalau ihsan ni apa? Ihsan ni yata'allaku, berkaitan bimuraqabatillah, dengan pengawasan Allah ataupun dengan penglihatan Allah. Maksudnya ihsan ni berkaitan dengan apa yang Allah tengok. Fi sirri, dalam sembunyi. Sirri ni maksudnya secara sembunyi. Maksudnya perkara yang kita buat secara sembunyi yang orang tak nampak. Contoh bisikan dalam hati kita tak nampak kan, tapi Allah nampak. Wal alaniyah, dan yang umum, yang orang nampak, seperti sedekah kita, seperti apa yang kita buat kebaikan depan orang lain. Itulah ihsan. Ihsan ni pula apa yang Allah tengok. Secara alaniyah ni, secara umumnya nampak kita sedekah, tapi dalam secara sembunyi ni niat tadi kerana Allah ataupun kerana riak. Itu semua Allah tengok. Jadi bila kita buat sesuatu tu, mestilah secara ihsan, bahawa kita tahu pengawasan Allah tadi tu. Allah tengok setiap perbuatan kita secara alaniyah, secara umum dan secara tersembunyi. Okey. Baik, selesai. Itu saja untuk hari ni. So, macam biasa, hantar kerja. Lepas Salim masuk, hantar kerja. Wallahualam.